Jadi dua-dua sekaligus. Benda tu pun dia nak, benda lain pun dia nak juga. Sihat dia nak berkeluarga pun dia nak. Sihat dia nak cari duit pun dia nak. Jadi 3 jenis. Jenis yang pertama tadi, kita cari satu barang tapi sebenarnya kita nak benda lain. Jenis yang kedua, kita cari satu barang memang kita nak barang tu. Jenis yang ketiga, kita cari satu barang, kita nak barang tu dan nak benda lain. Itu 3 jenis. Tapi kalau ilmu, kata Imam Ghazali, kalau kita cari ilmu memang kita nak ilmu. Itu kata Imam Ghazali. Seterusnya, dalam banyak-banyak kes, anak-anak yang lembam, yang belajar ni jenis lambat, sungguh pun dia dah duduk darjah 5, tapi pemikiran dia macam budak darjah 1, macam budak darjah 2. Ni budak-budak lembam. Dia bukan lembam. Budak-budak yang lembam ni selalu kita kaitkan dengan gangguan makhluk halus. Dia tu lembam tu sebab ada sakar dulu ni. Dia tu lembam tu sebab ada jin main menumpang macam-macam. Budak-budak lembam selalu kita bawa pergi berubat. Bagaimana dengan budak-budak yang genius, yang IQ tinggi, yang cerdik? Adakah mereka ni terlepas daripada gangguan makhluk halus? Tak juga. Dalam sebahagian kes, budak-budak yang cerdik pandai ni pun sebenarnya ada benda menumpang pada dia, sebab tu dia cerdik. Tapi kalau anak kita dah cerdik, memang kita tak bawa pergi berubat dah. Takut nanti mu'alish ni dia rawat-rawat, jin tu lari, hilang cerdik anak kita. Kita tak mahu. Tapi kalau anak kita tu lembam kan, duduk darjah 5 tapi fikiran macam budak darjah 1, bawa pergi berubat. Tapi kalau anak kita duduk darjah 1, fikiran macam budak darjah 5, oh ni tak payah bawa berubat ni genius, bakat, anugerah. Kita tak bawa pergi rawat lagi, kita tak tahu. Kadang-kadang ada benda tumpang pada dia menyebabkan dia pandai. Maklumlah jin ni dia hidup lama, ratus-ratus tahun, ribu-ribu tahun, dia belajar lama. Jadi dia boleh pandai. Kan dulu ada budak kecil umur 7 tahun, tiba-tiba boleh mengubat orang. Adakah itu satu anugerah? Sebenarnya ada benda main tumpang pada dia, tu dia boleh berubat. Bila benda tu pergi, dia pun jadi budak biasa juga, main lompat-lompat je. Bila benda tu datang balik, baru dia boleh berubat. Yang tu sebenarnya gangguan, bukan sebab dia genius, bukan sebab dia berbakat. Begitu juga anak-anak kecil kita tiba-tiba dia pandai mengurut. Baru umur 7 tahun. Kata ni habis sakit belakang ni, urut sikit, picit-picit. Dia urut elok, dia cari urat semua. Siap satu-satu ibu jari urat. Oi, hebat ni, dari mana dia belajar? Kita pergi kursus mengurut berapa kali pun tak handal lagi. Dia boleh tahu urat-urat ni. Bapak sakit di mana? Sakit dekat tapak kaki. Dia cari urat dekat pangkal paha. Oi, pandai. Macam mana boleh pandai? Adakah genius? Belum tentu. Kadang-kadang ada benda pada dia yang turun, yang menyebabkan dia pandai. Jadi bukanlah budak yang lembam saja yang menerima gangguan. Kadang-kadang budak yang cerdik pun sebenarnya menerima gangguan juga, yang menyebabkan dia cerdik. Kisah-kisah zaman dulu, suami ni guru silat, isteri tak pandai bersilat. Satu hari isteri dia pergi basuh kain kat tepi sungai. Bila pergi basuh kain tu, dia nampak harimau berlawan dengan buruh elang. Dia punya asyik, teruja, seronok sangat tengok harimau dengan buruh elang lawan kat seberang sungai. Seronoknya. Sampai benda tu masuk dalam fikiran dia, tengok cara lawan semua tu kan. Menyebabkan dia balik lambat. Suami dia dah balik, tengok-tengok isteri balik lambat. Bila sampai ke rumah, dia pun tanya, dia pergi mana ni balik lambat ni? Pergi basuh kain dah. Biasa basuh kain balik awal pukul 10 balik dah. Ni sampai pukul 1 baru balik. Ni mesti jumpa orang lain ni. Suami dia pun nak bagi penampak lah. Bila nak tampar, isteri tepi. Nak tampar tepi, tampar dia elok. Hebat ni isteri ni. Siap isteri tu cabar pula. Kalau abang boleh sentuh dada saya, kita terus suami isteri. Kalau abang tak boleh sentuh saya, maksud dia kita pisah lah hari ni. Suami guru silat tercabar lah, baik. Suami pun serang, kok mana masuk pun tak boleh. Isteri ni tiba-tiba handal. Adakah itu genius? Sebenarnya masa dia duk tengok rimau dengan helang lawan tadi tu, dia punya jin-jin rimau dengan helang tu dah masuk kat dia dah. Sebab tu dia tiba-tiba balik boleh bersilat, kalah suami dia. Bila suami dia tak boleh sentuh dia, semua dia dapat tepi, semua dapat elok. Ikut undang-undang tadi bercerai lah. Seronok lah jin tu tadi, dapat memisahkan suami isteri.
kan? Jadi isteri ni pandai bukan sebab dia genius tiba-tiba berbakat. Ada benda dah masuk, dia terlampau teruja sangat tengok perkelahian antara harimau dengan burung elang tu tadi. Dia pun pandai buka silat harimau, silat elang semua. Sebab ada benda yang masuk pada dia. Sebab tu kita kalau tengok benda-benda cantik, kita kena sebut apa? Antaranya subhanallah, patah balik kat Tuhan. Jadi kalau kita tengok satu benda menakjubkan tu, kita tak patah balik pada Tuhan, ada benda lain nak masuk. Kita terlampau teruja sangat. Tak ada jin tanah dalam badan. Terlampau teruja sangat, dia tak patah balik pada Tuhan. Seterusnya, bagaimana caranya untuk sampai kepada amal? Kata Imam Ghazali, jawapan dia, mestilah dengan mengetahui cara-cara beramal. Nak membolehkan kita ni buat amal, kita kenalah tahu cara-cara nak beramal. Jadi cara-cara nak beramal ni ialah ilmu. Kita nak semayang, kenalah cari ilmu macam mana cara nak semayang, baru boleh dapat. Ni ilmu tentang semayang tak mau belajar, tiba-tiba nak semayang je, dia tak boleh sampai kepada amal. Soalan dia kata, macam mana cara nak sampai kepada amal? Nak sampai kepada amal, kenalah tahu cara-cara beramal. Cara-cara beramal ni ada dalam mana? Ada dalam ilmu. Maksudnya kenalah cari ilmu. Nak berdakwah, bolehkah terus saja berdakwah? Kena juga cari ilmu berdakwah, baru boleh. Kata Imam Ghazali, dan tidak akan sampai kepadanya, kepada Tuhan, selain dengan ilmu. Kita nak capai Tuhan pun dengan ilmu juga. Tak ada ilmu tak boleh sampai kepada Tuhan. Seterusnya, bagaimanakah kemuliaan sesuatu ilmu itu diukur? Kita nak tahu ilmu ni mulia ke tidak, sejauh mana kemuliaan dia. Jadi cara nak ukur dia tu melalui kemuliaan hasilnya.